بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيد أهل القرب والاصطفاء اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمدا عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نفقه به أوامرك ونواهيك، ونسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ لنا ما قرأناه وما سنقرأه، وأن ترده علينا وقت احتياجنا إليه يا رب العالمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا كاملا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. أما بعد، para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pencinta ilmu, muslimin muslimat, hamba Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik, iaitu kekuatan dan azam untuk bersambung dan meneruskan pelajaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam alhamdulillah kita telah habis bab yang menceritakan tentang bermulaan wahyu dan cara wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah atau malam ni kita akan baca bab yang menceritakan tentang awwalu man aman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang pertama percaya atau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita dulu baca bab ini sampai habis. Selepas tu kita akan menceritakan bagaimana setiap satu orang daripada mereka ini masuk Islam dan percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Syeikh An-Nabhani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa kana awwala man amana billahi wa saddaqa siddiqatun nisa. Dan ketahuilah, orang yang pertama selepas Rasulullah mendapatkan wahyu, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul, sebagai Nabi dan rahmatan lil alamin, orang yang pertama percaya Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-siddiqah, siddiqatun nisa, seorang wanita yang siddiqah, yakni yang cepat percaya, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Macam tu juga anaknya, iaitu Zainab, Ummu Kulthum dan anak-anak Sayyidatina Khadijah sekali. Mereka semua beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ahli keluarga Rasulullah, isteri dan
anak-anak. Mereka adalah manusia yang pertama di dunia percaya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqamat bi'a'ba'is siddiqiyah. Maka Sayyidatina Khadijah bangun di waktu itu mengangkat tugas yang paling berat, iaitu menjadi orang yang pertama percaya kepada Rasulullah, dan dia yang menyokong dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala laha khasyitu ala nafsi. Rasulullah berkata kepada Khadijah, saya telah takut atas diriku atau untuk diriku, yakni daripada wahyu yang pertama turun kepadaku ini. Tetapi Sayyidatina Khadijah kata kepadanya, abshir, terimalah kabar gembira wahai Muhammad. Fa wallahi, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu, Allah tidak akan membinasakan kamu. Thumma istadallat bima fihi min as-sifati wal akhlaq. Kemudian dia menyokong apa yang dia kata itu dengan menyebutkan sifat dan akhlak dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Sayyidatina Khadijah berkata, barang siapa yang memiliki akhlak seperti kamu, kedudukan seperti kamu, sifat dan sikap seperti kamu, dia tak akan dihina oleh Allah. Kamu orang yang selalu melakukan silaturrahim, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang beramanat. Jadi yang kamu dapatkan itu, wahai Muhammad, dia adalah wahyu dari Allah. Yakni benda yang baik, perkara yang baik, bukan perkara yang buruk yang perlu takut. Tapi kita telah jelaskan apa maksud Rasulullah SAW kata takut. Ulama banyak tafsirkannya dengan beberapa pendapat. Maksud Rasulullah SAW berkata dia takut bukan takut daripada Jibril dan tidak mampu. Yakni bukan maknanya Rasulullah SAW takut dengan cara yang takut sahaja biasa. Tidak. Maksud Rasulullah SAW bukan takut dari Jibril, tetapi takut jika kehilangan kenabian itu. Yakni Rasulullah di waktu itu rasa lazat, rasa masuk di dalam alam dan suasana yang tak pernah beliau rasanya, iaitu mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu Rasulullah SAW takut kehilangan perkara itu, juga takut daripada beratnya amanah dan tugas yang diletakkan atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga awal rajulin amana ba'daha Abu Bakar As-Siddiq. Lelaki yang pertama setelah Khadijah beriman iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Fa'azarahu, maka dia membantu Rasulullah. Lepas tu daripada golongan budak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan umurnya ketika itu ada yang kata 8, ada yang kata 10 tahun. Wa awal man aman minal mawali, dan orang yang pertama beriman daripada mawali, yakni orang yang pernah jadi hamba dan dimerdekakan, dibebaskan, iaitu Zaid bin Harithah. Wa minal abid, daripada golongan hamba, Bilal. Lepas tu Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka ni semua masuk iman atau beriman kepada Rasulullah, masuk agama Islam oleh usaha dakwah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Siapa yang masuk Islam oleh dakwah dan usaha Abu Bakar? Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Lima-lima mereka ini antara 10 sahabat yang pernah diberi khabar gembira mereka ahli syurga. Faja'a bihim ila Rasulillah. Abu Bakar bawa mereka kepada Rasulullah dan mereka beriman dan masuk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Abu Ubaidah Amir bin Ubaidillah bin Al-Jarrah masuk Islam juga. Abu Salamah juga masuk Islam. Dia anak sepupu, anak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak makciknya Abu Salamah ni. Ba'da 9 anfus, selepas 9 orang dah masuk Islam. Lepas tu Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi dan Uthman bin Mad'un Al-Jumahi, juga adik-beradiknya Qudamah wa Abdullah. Ubaidatu bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, Sa'id bin Zaid, juga isterinya iaitu Fatimah binti Al-Khattab, iaitu adik-beradik Sayyidina Umar bin Al-Khattab.
Dan orang yang pertama, perempuan yang masuk Islam sekali selepas Sayyidatina Khadijah terus daripada golongan wanita, iaitu Ummul Fadl, Zawjul Abbas, isteri Ba'ci Rasulullah. Namanya Ummul Fadl. Dan Asma binti Abi Bakar, anak Abu Bakar Siddiq yang bernama Asma. Selepas tu ramai orang masuk di dalam Islam. Lepas itu طيب Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ulama berkata dia adalah manusia yang paling awal dengan ikut menutut ijma' para ulama. Ijma' para ulama Islam, mereka kata tidak ada orang beriman kepada Rasulullah sebelum Khadijah. Sebab apa? Sebab Rasulullah selepas diutus oleh Allah, selepas menerima wahyu, Rasulullah turun bertemu dengan isterinya Sayyidatina Khadijah. Dan Sayyidatina Khadijah menerima dan menyambut kedatangan dan jemputan Rasulullah SAW kepada agama dengan hati yang sangat percaya dan tenang kepada perkara yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi Khadijah dengan anak-anaknya, iaitu anak perempuan Rasulullah SAW yang 4. Di waktu itu ada 4 perempuan saja, anak Rasulullah SAW. Mereka semua beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sirah Ibnu Ishaq, beliau berkata, selepas Khadijah radhiyallahu anha masuk Islam, kana la yasma'u shay'an yakrahuhu min qaumihi illa farraja Allahu anhu biha idza raja'a ilaiha wa akhbaraha bih. Apa tugas Sayyidatina Khadijah? Tugas Sayyidatina Khadijah luar biasa. Sebab itu, tugas Sayyidatina Khadijah, seperti mana di dalam kitab sirah, dia kata tidak pernah Rasulullah SAW di permulaan dakwah kepada Islam mendengar apa-apa perkara yang mengganggu Rasulullah atau menyedihkan hati Rasulullah. Maka setelah Rasulullah pulang kepada rumah, Sayyidatina Khadijah lah yang akan menenangkan hati Rasulullah. Rasulullah akan balik kepada rumah dan mesti akan cerita kepada isterinya Sayyidatina Khadijah. Hari ni orang kata begini, hari ni orang hina saya, hari ni orang buat bisik macam ni, macam tu. Jadi Sayyidatina Khadijah lah yang daripada tengah rumah, daripada dalam rumah, dialah yang menghilangkan rasa sedih dan rasa terganggu daripada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah ulama berkata, beginilah isteri yang salihah. Sentiasa kerjanya di dalam rumah menghilangkan dan menghancurkan rasa sedih dan burin dan rasa yang tak tenang itu daripada hati suaminya. Terhadap rezeki atau terhadap dakwahnya kalau dia mendakwah, atau terhadap apa-apa masalahnya jika dia orang yang besar atau yang penting, walaupun dia orang biasa juga. Kerana setiap satu orang mestilah dia ada banyak perkara yang dia risau untuknya. Jadi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dialah yang menghilangkan rasa sedih dan menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Sebab itu Sayyidina Rasulullah rasa sangat hutang budi kepada Sayyidatina Khadijah. Hatta ulama kata Rasulullah pernah memberi khabar gembira kepada Khadijah bahwasanya Allah ucap salam kepadamu wahai Khadijah, dan Allah Allah kirim salam khas kepada Sayyidatina Khadijah kerana dia menenangkan hati Rasulullah. Jibril yang membawa salam itu. Lepas tu Jibril kata kepada Rasulullah, dan berilah khabar gembira kepada Khadijah, Allah telah sediakan satu rumah daripada mutiara. Satu mutiara besar, dalamnya
ruang, semuanya rumah, bilik, macam-macam, ada taman di dalam mutiara itu. Mutiara tu besarnya macam mana, wallahu a'lam. Dan Allah Jibril kata kepada Rasulullah, berilah khabar kepada Khadijah, Allah telah sediakan rumah yang hebat untuknya di dalam syurga, yang mana sifat rumah itu tidak ada bising dan penuh dengan ketenangan dan relax di dalam rumah itu. Ulama kata, apa hikmahnya? Kenapa Jibril kena sebut perkara itu? Ulama kata, itu kerana Khadijah sentiasa menenangkan hati Rasulullah. Sebab itu Allah membalas kepadanya, diberikan kepadanya rumah yang sangat tenang. Dia kata, rumah kamu sana menenangkan hati kamu. Kerana kamu di dunia ini menenangkan hati kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Sayyidatina Aisyah pernah menceritakan tentang satu kejadian di depan Rasulullah lepas hijrah. Satu hari Sayyidatina Aisyah berkata kepada Rasulullah, kerana dia selalu dengar Rasulullah muji Sayyidatina Khadijah, ingatkan Khadijah. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, mahu apa sentiasa menyebutkan nama orang tua itu? Yani rasa campuru Sayyidatina Aisyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kamu orang yang lebih baik daripada dia, yang lebih afdal daripada dia. Waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi peluang untuk Aisyah untuk mengurangkan Khadijah. Rasulullah pandang kepada Aisyah di waktu tu pun Rasulullah sayang kepada Sayyidatina Aisyah. Tetapi ketika dia dah mula ingin mengurangkan dan dia kata Allah dah gantikan kamu yang lebih baik dari dia, maksudnya diri dia Sayyidatina Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, tidak, Allah tidak menggantikan saya lagi yang lebih baik daripada dia. Dia telah beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Dia orang yang menolong saya ketika semua orang yang rapat musuh kepada saya. Dia adalah yang berdiri sebelah saya ketika saya sedih satu dunia lawan dan musuh kepada saya. Dia adalah orang yang pertama yang duduk sebelah saya dan menyokong dakwah saya. Jadi tidak ada siapa-siapa yang boleh ganti Sayyidatina Khadijah. Subhanallah. Jadi itu adalah kelebihan Sayyidatina Khadijah, dan dia adalah orang yang pertama salah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Sayyidatina Khadijah, Ali bin Abi Talib pula. Waktu itu Ali bin Abi Talib umurnya 8 tahun atau 10 tahun. Bagaimana dia beriman kepada Rasulullah? Satu hari Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali ini macam anak angkat kepada Rasulullah. Di satu waktu Abu Talib, bakcik Rasulullah, di satu masa di Makkah, ahli Makkah semua susah. Jadi Rasulullah datang kepada bakciknya Al-Abbas, dan Al-Abbas kaya dan senang. Rasulullah bagi syadangan kepada Al-Abbas. Dia kata, bagaimana kalau kita bantu Abu Talib? Saya ambil satu anak, kamu ambil satu anak, dan kita infak kepada mereka. Kita kurangkan kurang sikit daripada Abu Talib, sebab anaknya ramai dan dia miskin. Jadi kita tolong dia. Saya ambil satu anak, kamu ambil satu anak, kita yang infak kepadanya, biar dia infak kepada yang lain. Al-Abbas setuju. Al-Abbas ambil Ja'far bin Abi Talib sebagai anak angkat dia, yang bantu dia infak kepadanya, dia yang besarkan. Rasulullah ambil siapa? Ali. Jadi Ali bin Abi Talib dididik dan diterbiah oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Ali masuk di rumah Rasulullah, dia kecil, budak umur 8 tahun. Dia nampak Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah solah. Sayyidina Ali bilik, dia kata, apa itu? Wahai saudaraku, sebab Rasulullah dengan Ali sebubu. Rasulullah syarah kepada Ali, dia kata, wahai Ali, ini adalah agama Allah dan saya adalah utusan Allah. Dan saya menjemput kamu masuk di dalam agama ini kerana ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali bin Abi Talib dia kata, kejap nak bagi tahu ayah saya. Dia bagi tahu Abu Talib. Jadi Abu Talib dia kata, wahai Ali, ikutlah Muhammad.
demi Allah Muhammad tidak menyuruh kecuali yang baik. Ikutlah dia saja. Jadi Sayyidina Ali terus masuk Islam dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهكذا. Dalam riwayah yang lain, Abu Talib pakcik Rasulullah, dia melihat Rasulullah dengan Ali dengan dan Khadijah, mereka solat. Lepas tu dia tanya Ali, dia kata, wahai Ali, apa yang saya nampak kamu buat dengan Muhammad? Bangun turun macam tu, yakni sujud, salat, rukuk. Dia kata, ini solat yang diwajibkan oleh Allah atas nabinya. Ke Abu Talib dia kata, Nabi, siapa maksud kamu? Dia kata, anak saudaramu Muhammad itu. Dia adalah Nabi. Jadi Abu Talib dia kata, wahai Ali, ikutlah Muhammad ini. Dia memang mengajarkan kita perkara yang baik. Dia adalah orang yang soleh dan baik. Wahakadha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu yang masuk Islam juga di waktu itu Allahumma salli alaihi Zaid bin Harithah bin Shurahbil. Zaid bin Harithah bin Shurahbil, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud maula? Selalu di dalam hadis, di dalam kitab sirah ada perkataan maula, ada perkataan hamba, abd. Kalau abd itu hamba, masih hamba. Tapi kalau maula, maknanya dia sudah dibebaskan. Yakni dia dulu hamba, sekarang sudah dibebaskan. Jadi Zaid ini dia antara orang yang awal masuk Islam juga. Selepas Ali terus dia masuk Islam dan percaya Rasulullah SAW. Zaid ini ceritanya dia hamba Khadijah. Khadijah pernah belinya sebagai hamba. Selepas tu Khadijah memberinya hadiah kepada Rasulullah. Dan selepas Rasulullah menerima Zaid yang hamba ini sebagai hadiah dari isterinya Khadijah, Rasulullah bebaskan Zaid. Rasulullah bebaskan Zaid bin Harithah. Jadi Zaid ini dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia macam anak Rasulullah. Dan ceritanya jadi hamba, dia pernah jadi berang di kampung dia. Kampung dia dari Tai. Satu kampung namanya Tai. Lepas jadi berang di sana, orang ambilnya sebagai hamba. Ini budaya berang di zaman dahulu. Lepas tu mereka jualnya di bazar hamba di Makkah. Khadijah belinya. Antara takdir yang baik itu. Dia dilantikkan jadi hamba, tapi Allah Subhanahu Wa Taala simpankan banyak takdir yang baik untuk dia. Kadang-kadang nikmat yang besar datang kepada kita melalui musibah, melalui masalah, melalui kehinaan sebagainya. Macam Zaid ini, diambil sebagai hamba, dijual di bazar. Dia sebenarnya anak orang yang senang, yang hebat, tapi berang itu dah jadikan dia hamba. Tapi subhanallah, itu membawanya sebenarnya kepada rumah Rasulullah. Kalau dia tak jadi hamba, dia takkan jadi begitu. Jadi kadang-kadang nikmat yang besar tu datang kepada kita melalui ujian atau musibah. Lepas tu, dan Zaid ini dia budak yang pandai dan syomil dan lidahnya lancar dalam bahasa Arab. Lepas Sayyidatna Khadijah belinya, diberikan hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah bebaskannya. Jadi maula. Lepas satu dan Sayyidina Zaid ini terus masuk Islam dan percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas satu masa, yakni ceritanya ajib sangat. Selepas satu masa datang Abu Zaid, ayahnya dan pakciknya.
dengan adiknya. Mereka datang dari kampung sana kerana mereka dapat berita bahawasanya anak kamu sudah menjadi hamba dan kita telah jumpanya di Makkah. Dia telah menjadi hamba kepada Khadijah dan Muhammad daripada Makkah, daripada Bani Hashim. Maka ayahnya dengan pakcik datang, yakni dengan segera, dengan cepat-cepat, sebab mereka lama cari anak mereka di mana. Mereka nak bilik anak mereka dan balikkan dia kepada keluarga. Susah hidup orang dulu. Lepas mereka sampai kepada Makkah, mereka cari. Ayahnya datang, dia kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang baik dan kita mohon kamu terima hajat kami dan kita boleh bayar berapa-berapa pun kalau kamu setuju dengan hajat kami. Jadi Rasulullah dia kata, apa hajat kamu? Siapa kamu? Dia kata, saya ayah Zaid. Dan ini bakcinya. Kita datang sini nak bayar kepada kamu harganya dan berapa-berapa yang kamu minta kita akan bayar. Yang penting kamu beli, terima, setuju, balikkan anak kita kepada kita. Nabi SAW dia kata, subhanallah, kamu ayah Zaid? Ini bakcinya. Dia kata, ya. Nabi SAW dia kata, saya sebenarnya sudah bebaskan dia. Dan dia sekarang bukan hamba. Dan saya takkan baksa dia untuk balik kepada kamu. Apa kata kalau Nabi SAW dia bagi syadangan? Dia kata, boleh saya bagi syadangan? Ayah Zaid dia kata, katalah, tapi beliau jangan susahkan. Dia kata, tak susah. Apa kata kalau saya bawa Zaid dan saya suruh dia pilih? Kalau kamu nak ikut ayah kamu, ikut kepada keluarga, maka kalau dia setuju, saya balikkan dia free. Tak bayar apa-apa. Nabi SAW jaga. Tapi kalau dia pilih saya tak boleh baksa dia. Ayah Zaid gembira sangat. Dia kata, Masya Allah, alangkah baiknya kamu. Ini syadangan yang paling best. Anak saya pasti akan pilih saya. Datangnya Zaid. Dia kata, Zaid. Dan lepas datang, dia kata, kenal ini tak? Dia kata, ya, ini ayah saya. Ya, ini pakcik saya. Dia kata, mereka datang sini nak ambil kamu balik kepada keluarga. Jadi, saya bagi syadangan. Kalau kamu nak terus hidup dengan saya, maka saya terima kamu sebagai anak. Macam anak angkat. Kalau kamu nak balik dengan keluarga kamu kepada ayah, silakan. Saya izinkan. Tiba-tiba, subhanallah, Zaid bin Harithah, dia kata, wahai Rasulullah, saya takkan pilih siapa-siapa lebih daripada kamu. Aku akan melebihkan kamu, mendahulukan kamu, lebih daripada ibu bapa saya. Ayah dia terkejut. Dia kata, Zaid, engkau pilih orang asing lebih daripada ayah engkau. Dia kata, tak, wahai ayah. Saya pilih Rasulullah kerana Rasulullah SAW lebih merahmati dan mengasihi saya daripada ibu bapa saya sendiri. Maka di waktu itu, ayah Zaid gembira sangat. Dalam masa yang sama dia sedih sebenarnya, tapi dia rasa gembira kerana anaknya, yakni di dalam keadaan yang gembira. Dia kata, okeylah, yang penting kamu gembiralah. Tapi saya terkejutlah kamu tak pilih ayah kamu. Tapi begitulah. Orang kalau dah kenal Rasulullah, dia takkan mendahulukan sesiapa pun daripada Rasulullah. Hatta ibunya, hatta ayahnya. Kita kerana kurang mengenal kepada Rasulullah, sebab itu kita kurang cinta dan kurang mendahulukan Rasulullah SAW lebih daripada segala-galanya. Jadi selepas itu, Rasulullah SAW memaklumkan dan mengiklankan atau mengiklankan di masyarakat Makkah semua. Dia kata, wahai masyarakat Makkah semua, bersaksilah, Zaid ini dari sekarang telah menjadi anakku. Jadi namanya dari sekarang Zaid bin Muhammad. Zaid ibnu Muhammad. Di permulaan Islam, perkara itu halal, boleh. Yakni siapa-siapa nak anggap orang itu anaknya, dia boleh terus jadi anaknya kalau dia mengaku, dan dia jadi waris juga. Yani kalau Rasulullah meninggal, atau kalau orang itu meninggal, anaknya itu yang bukan anaknya betul-betul, tapi sebab dia bersaksi dia anaknya, dia mengaku dia anaknya, dia boleh waris juga macam anaknya yang sendiri, yang betul-betul. Itu namanya at-tabanni di permulaan Islam. Lebih kurang macam anak angkat sekarang, tetapi tidak 100%. Di zaman dahulu dia boleh waris. Jadi macam anak biasa.
macam anak yang betul. Jadi ini adalah cerita Zaid bin Harithah bin Shurahbil. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana cara dan apa sebab dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iaitu Sayyidina Abu Bakar sebenarnya dia kawan baik Rasulullah. Selalu bersama Rasulullah, selalu jumpa Rasulullah, selalu memang kawan baik dari sebelum Islam pun. Dia selalu duduk dan Rasulullah selalu duduk dengan Abu Bakar. Jadi lagipun Sayyidina Abu Bakar pernah mimpi satu kali Sayyidina Abu Bakar pernah mimpi rembulan turun kepada Makkah, kemudian cahayanya masuk kepada rumah semua di dalam Makkah. Selepas tu bulan itu jatuh kepada Abu Bakar. Lepas dia cerita kepada seorang ulama besar dalam ilmu kitab Nasrani, iaitu Bahira. Dia tanya dia, dan Abu Bakar rapat dengan Bahira dahulu. Dia dengan orang lain yang pakar dalam kitab Nasrani. Dia tafsirkan mimpi itu. Dia kata, kalau benar kamu mimpi begitu, maka kamu akan menjadi kawan baik Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Dan ini waktunya. Kamu akan jadi kawan baiknya dan kamu yang akan menjadi khalifahnya. Selepas itu, Rasulullah Sayyidina Abu Bakar dia dengar. Ni orang semua kata, Abu Bakar Rasulullah, ini Muhammad, kata dia Nabi. Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya pernah mendengar begitu. Bagaimana?" Maka Rasulullah SAW kata kepada Abu Bakar, "Benarlah wahai Abu Bakar, saya ini adalah Rasulullah." Maka Sayyidina Abu Bakar terus dia berkata, "Sadaqta, engkau benar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah." Terus tanpa dia bincang, tanpa dia nak tanya dulu, tanpa dia nak pastikan, dia terus masuk Islam. Sebab itu dari waktu itulah Nabi SAW kata, kamu adalah as-siddiq. Kamu orang yang kuat percaya dan kuat iman. Siddiq. Dan Rasulullah SAW memberi gelaran kepadanya, kamu atiq. Atiq yakni bebas daripada api neraka. Wahakadha. Dan Sayyidina Abu Bakar ini memang antara orang Quraisy yang banyak hartanya dan akhlaknya mulia, juga dia daripada pemimpin-pemimpin Quraisy, dan selalu mereka bermesyuarat dan balik kepada pendapatnya. Semua orang sayang dan cinta kepada Abu Bakar di masyarakat Makkah. Maka Sayyidina Abu Bakar ini antara orang yang pertama percaya dan masuk Islam ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Jadi ulama kata, siapa yang pertama masuk Islam? Ada ulama kata daripada golongan perempuan, Khadijah. Daripada golongan muslimat, Khadijah, orang yang pertama. Dan anaknya. Daripada golongan lelaki yang duasa, Abu Bakar. Orang yang paling awal masuk Islam. Dia awal masuk Islam, tak ada orang sebelumnya. Lelaki yang duasa. Daripada lelaki golongan budak, kanak-kanak, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. La ilaha illallah. Selepas Sayyidatina Khadijah, siapa yang masuk Islam daripada golongan wanita? Ummul Fadl, Zawjatul Abbas, isteri Al-Abbas, baca Rasulullah. Asma, anak Abu Bakar, namanya Asma. Ummu Jamil, siapa Ummu Jamil tu? Fatimah, adik Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Juga Ummu Aiman, Barakah Al-Habashiyah, iaitu isteri Zaid. Baik. Dan Barakah Al-Habashiyah ni, dialah yang mendidik Rasulullah SAW dari kecil. Wahakadha. Baik. Selepas tu,
Sayyidina Abu Bakar yang bergerak-gerak waktu tu. Islam waktu tu belum lagi terkenal. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang gerak buat dakwah. Dia buat dakwah kepada Uthman bin Affan dan 5 orang daripada sahabat yang besar yang hebat masuk Islam oleh berkat atau usaha dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ayo. Ketika Uthman bin Affan masuk Islam, ba'cinya Al-Hakam bin Al-As, dia ikat Sayyidina Uthman bin Affan. Dia kata, engkau tinggalkan agama ibu bapakmu atau nenekmu dan kamu pergi masuk dalam agama Muhammad. Demi Allah, saya takkan bebaskan kamu sampai kamu jadi murtad. Tinggalkan agama Muhammad. Maka Uthman berkata kepadanya, jawab, wallahi la ada. Demi Allah, saya takkan tinggalkannya dan saya takkan murtad. Dan selepas baca ni, tengok Uthman memang tetap takkan tinggalkan agama Rasulullah SAW, maka dia lepaskan dia. Setiap satu sahabat masuk Islam, hatta yang hebat, yang besar, Abu Bakar juga, semua mereka dapat ujian, semua mereka diikat, semua mereka disiksa. Tetapi mereka lah yang mengganti kita semua umat Islam mendapatkan persiksaan, ujian dan pukulan. Semua itu mereka angkat itu semua ganti umat Islam, subhanallah. Lepas tu Az-Zubair ibn Al-Awwam, dia masuk Islam juga oleh dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu masuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, apa sebab Islamnya? Dia kata, pernah satu kali saya musafir kepada Yaman. Dan saya selalu turun di rumah Askalan bin Awakif Al-Himyari, satu orang yang tua dan banyak ilmu. Dia tanya Abdurrahman bin Auf, adakah ada seorang lelaki telah berbangkit daripada golongan kamu di Makkah dan dia lawan agama ahli Makkah? Saya kata tak, sampai tahun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun Abdurrahman bin Auf pergi Yaman untuk perniagaan, orang tu akan tanya dia soalan yang sama. Sampai di tahun yang Rasulullah SAW diutus oleh Allah, Abdurrahman bin Auf kata, iya, di tahun ini ada Muhammad, kata begitu. Dia kata mengaku dirinya Nabi. Jadi orang itu yang daripada Yaman, dia kata kepada Abdurrahman bin Auf, pergilah beriman kepadanya kerana dia adalah Nabi yang sebenar, Nabi yang betul. Maka lepas balik Abdurrahman bin Auf, dia jumpa Abu Bakar As-Siddiq, dan dia tanya dia tentang keadaan Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia kata, benar, marilah kita sama-sama masuk Islam dan ikut Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas. Lepas tu Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk Islam oleh usaha dakwah Sayyidina Abu Bakar. Dan umurnya waktu tu 19 tahun. Dan Nabi SAW panggilnya bakci saya daripada sebelah ibu kerana dia daripada Bani Zuhrah. Ibu Rasulullah daripada Bani Zuhrah. Sa'ad bin Abi Waqqas, ceritanya, ujiannya ajib. Ibunya sayang sangat kepadanya dan selalu manjakan dan mewahkan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan harta dan duit. Dia orang kaya, ibunya. Ibunya tak setuju Sa'ad masuk Islam. Dia kata kepada Sa'ad, bukankah kamu berbakti kepada ibu bapa? Dia kata, ya. Agama kamu suruh begitu. Dia kata, ya. Jadi sekarang kamu kena berbakti kepadaku. Dia kata, saya akan berbakti kepadamu. Ibu nak apa? Ibu dia kata, saya bersumpah tak akan makan, tak akan minum sampai kamu murtad, kafir dengan Muhammad, dan kamu pergi suntuh berhala-berhala kami. Minta maaf dengannya. Maka Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia kata, lepas berapa 2 hari macam tu, ibunya dah mau pingsan dan dia tak sapu rambutnya, biar rambutnya macam tu tak sikat sebab dia dah sumpah. Dia mahu anaknya rasa kesian dan tinggalkan agama Rasulullah. Tapi Sa'ad dia kata kepadanya, wahai ibuku, demi Allah, kalau kamu ada 100 nyawa, 100 ruh, dan
ruh kamu yang 100 tu terkeluar satu bersatu daripada badan kamu, aku takkan tinggalkan agama Nabi Muhammad. Jadi lepas tu ibunya balik makan dan minum, dan dia rasa kalah kerana dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas ini memegang teguh kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil yakni banyak ujian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum lepas mereka masuk Islam. Juga Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Talha bin Abdullah atau bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau juga masuk antara sahabat yang pertama masuk Islam. Dan Talha juga ini oleh berkat atau usaha dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah, sebab Islamnya, dia kata satu kali saya di bazar Busra, yakni di negara Syam. Tiba-tiba datang rahib, iaitu orang Nasrani yang beribadah, yang luas ilmunya dalam agama Nasrani. Dia kata, tanyalah ada orang dari sini, dari orang yang datang daripada haram, dari Makkah. Talha kata saya. Dia kata, adakah Ahmad telah muncul daripada kalian? Dia kata, siapa Ahmad? Dia kata, Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib, yakni Rasulullah Muhammad. Dia kata, ini bulannya dia akan dibangkit, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah Nabi yang terakhir. Dia akan keluar dari Makkah dan akan berhijrah kepada Madinah, kepada satu kampung yang penuh dengan pokok kurma. Maka berhati-hati, jangan ada orang mendahulukan kamu. Kamulah yang kena ikutnya terlebih dahulu. Kena tergesa-gesa cepat masuk dan ikutnya, dapatkan kelebihan orang yang cepat masuk kepada agamanya. Maka Talha dikata, kalamnya terus masuk di dalam hatiku. Ucapan orang itu terus masuk di dalam hatiku. Maka saya balik dengan segera, siapkan barang saya pulang kepada Makkah. Lepas sampai kepada Makkah, saya tanya orang Makkah, saya kata, ada apa-apa berita baru? Mereka kata, Muhammad bin Abdullah Al-Amin, yang beramanat tu, dia mengaku dia Rasul dan dia sekarang sedang buat dakwah. Abu Bakar dah ikutnya. Maka Talha ni pergi jumpa Abu Bakar. Dia cerita kepada Abu Bakar apa yang rahib itu, yang ulama Nasrani kata. Maka Abu Bakar dia bawa Talha, dia kata, ikut saya, jom kita jumpa Rasulullah. Lepas jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergembira, sangat gembira dengan Islam Talha. Untuk Islam Sayyidina Abu Bakar, saya lupa nak sebut ini. Sayyidina Abu Bakar cerita, dia kata, lepas saya percaya Rasulullah, dan saya lelaki yang pertama percaya dan benarkan Nabi SAW, dia kata, aku nampak Rasulullah lebih gembira daripadaku dengan Islam saya. Aku sangat gembira, dia kata, dan Rasulullah saya nampaknya gembira lagi banyak daripada saya dengan Islam saya. Kerana Rasulullah sayang sangat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walhasil, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah usaha memasukkan 5 orang yang hebat daripada sahabat dalam Islam. Iaitu siapa? Talha bin Ubaidillah, Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman ibn Auf. Juga antara orang yang masuk Islam cepat di awal, di waktu di Makkah, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana cara dia masuk Islam? Satu hari, Abdullah bin Mas'ud ini namanya mengembala kambing. Mereka panggilnya, wahai orang yang mengembala kambing. Abu Jahal selalu hinakan dia begitu. Dan selalu mereka memanggilnya dengan ibunya. Ibunya namanya Ummu Abd. Jadi mereka selalu panggilnya Ibnu Ummi Abd. Wahai anak Ummu Abd. Macam sebagai merendahkan dan menghinakan. Dan Abdullah bin Mas'ud sangat pindik. Sehingga satu hari sahabat nampaknya atas pokok dan mereka nampak kakinya, mereka gelak dari kakinya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud rasa sedih sebab mereka gelakkan dia. Jadi Rasulullah SAW ambil hati dia, dia kata, demi Allah, kaki Abdullah bin Mas'ud ni yang nipis, yang pendek begitu, badannya yang pendek, lebih berat di timbangan Allah nanti di hari kiamat daripada Bukit Uhud. Lebih berat daripada Bukit Uhud. Kaki Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sebelum masuk Islam, satu hari dia mengembala kambing Uqbah bin Abi Mu'ayth, antara orang kafir yang jahat. Lalu Rasulullah dengan Abu Bakar, mereka tanya dia, wahai Abdullah bin Mas'ud, ada susu tak bagi kita? Nak minum, lapar. Dia kata, ada, tapi saya jaga amanah. Ini bukan aku punya, orang lain punya.
Uh, ada masalah ke? Dengar orang ada masalah dengan live atau masih jalan? Kenapa ada yang kata siaran putus? Tak ada putus. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar lalu minta susu daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia kata, aku ni hanya jaga amanah. Jadi Rasulullah SAW dia kata, tak apa. Kambing yang ada susu tu, kita takkan usik. Ada tak kambing yang memang tak ada susu? Dia tak ada anak. Memang dia kosong, tak ada susu. Abdullah bin Mas'ud dia kata, ada ya Rasulullah. Ada. Ini dia tunjuk Rasulullah. Datangnya Rasulullah SAW sentuh timbak susu kambing itu. Abdullah bin Mas'ud melihat dengan tangannya, dengan matanya. Tiba-tiba penuh dengan susu. Timbak susu kambing itu. Kemudian Rasulullah ambil susu tu, minum sampai kenyang. Lepas tu bagi Abu Bakar dan bagi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, lepas habis, Rasulullah SAW dia kata kepada timbak susu tu, balik macam biasa. Tiba-tiba hilang susu tu daripada timbak susu kambing. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni. Dia terus manggil Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, alimni. Ajarlah saya ini apa? Yakni ajaib, ini mukjizat depan mata saya. Alimni, ajarlah saya macam ni. Maka Rasulullah SAW angkat tangannya, sapu atau lap kepala Abdullah bin Mas'ud dan baca doa atasnya. Dia kata, barakallahu fika fa innaka ghulamun mu'allam. Semoga Allah memberkatimu, kamu adalah budak yang bijak, yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu terus dia masuk Islam. Waktu tu terus dia masuk Islam. Subhanallah. Juga antara Abdullah bin Mas'ud ini, antara kelebihannya atau antara amalannya, dia adalah berkhidmat Rasulullah. Dia orang yang selalu khidmat Rasulullah. Dia khidmat siwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu jaga siwak. Dia yang bawa siwak Rasulullah. Dan Rasulullah kalau jalan, dan Rasulullah SAW sangat sukanya dan tidak menghalangkan dia masuk di rumahnya. Dan dia selalu masuk rumah Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah jalan, dia jalan bersama Rasulullah, di depan Rasulullah, belakang Rasulullah, jaga Rasulullah SAW. Dan dia adalah yang mengejutkan Nabi SAW kalau tidur. Dia kerja dia kalau Rasulullah tidur, dia suruh Abdullah bin Mas'ud yang kiju dia. Dia macam sebagai alam lah yang kiju Rasulullah di waktu yang tertentu. Juga antara kerja Abdullah bin Mas'ud, antara kerjanya dengan Nabi SAW, khidmatnya, dia adalah yang memakaikan Rasulullah kasutnya atau sandal. Yani kalau Rasulullah mahu jalan, mahu keluar dari masjid, mahu keluar dari rumah, dialah yang bawa sandal atau syapar Rasulullah SAW, letak di bawah dekat kaki Rasul. Dia pakaikan kaki Rasulullah SAW kasut itu. Ini daripada adab Abdullah bin Mas'ud dan khidmatnya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah izinkan dia. Dia yang pakai, kalau Rasulullah jalan, diangkat kaki saja, Abdullah bin Mas'ud masukkan kasut di kaki Rasulullah. Kalau Rasulullah duduk sampai kepada majlis, Rasulullah akan buka kasut. Duduk dengan orang, Abdullah bin Mas'ud ambil kasut Rasulullah. Dia jaga dan simpan. Macam mana dia jaga? Dia masukkan tangannya di dalam kasut Rasulullah SAW sampai lengannya. Adkhalahuma fi dhira'ih. Boleh bayang bagaimana? Dia ambil kasut Rasulullah SAW tu, atau sandal atau capal tu, dia masukkannya di dalam kakinya sampai lengan di sini. Dua-dua di sini. Dan dia duduk. Dia duduk dekat lengannya dua-dua capal atau sandal Rasulullah SAW. Ini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Sehingga sahabat Nabi SAW memanggilnya sahibu sirri Rasulullah. Orang yang menjaga rahasia Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW memberi khabar gembira kepada Ibnu Mas'ud, dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghafari, antara sahabat yang cepat masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghafari. Dia kata 3 tahun sebelum saya jumpa Rasulullah, saya doa kepada Allah, ya Allah bagilah saya jumpa Nabi kamu atau agama yang sebenar. Ya Allah, dia mohon kepada Allah. Lepas tu dia dengar berita bahawasanya Muhammad di Makkah sekarang mengaku dirinya Nabi. Jadi dia suruh adiknya namanya Anis. Dia suruh Anis, pergilah Makkah, tengok apa berita, apa khabar baru. Lepas sampai kepada Makkah, adiknya dia datang, dia kata Muhammad macam mana, dia tak bagi khabar yang cukup. Abu Dzar Al-Ghafari dia kata, saya tak cukup dengan jawapan ni, saya kena pergi sendiri tengok apa berita. Dia pergi kepada Makkah tapi dia tak bagi tahu siapa-siapa yang dia datang sini mencari Nabi. Jadi dia duduk dekat Al-Kaabah, datangnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia jumpa dia kata, silakan, antara adat orang Arab kalau ada orang asing duduk dekat Al-Kaabah, mereka terus jemput rumah walaupun tak kenal. Sebab tetamu, mereka memuliakan tetamu. Sayyidina Ali bawa dia makan di rumah dia, hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga. Lepas hari yang ketiga, Sayyidina Ali tanya dia, sebab tetamu sampai 3 hari saja. Jadi Sayyidina Ali baru tanya dia. Di dalam budaya Arab, mereka tak tanya tetamu, kamu dari mana, apa nama kamu, kamu datang, apa tujuan kamu, tak ada. Selama 3 hari. Sebab itu hak seorang tetamu. Hak seorang tetamu, kita kena belanja dia, jemput dia, tembak tidur dan makan. Kalau dia orang asing, selama 3 hari. Lepas 3 hari, baru kita tanya dia. Suruh dia. Yakni kalau 3 hari dia tak balik, maknanya dia ada tujuan lain. Ali tanya dia, apa tujuan kamu? Apa tujuan kamu? Di sini, 3 hari kamu tak balik. Dia kata, kalau saya cerita rahasia, kamu jangan cerita kepada siapa-siapa. Dia kata, okey. Dia kata, saya nak cari Muhammad ni yang mengaku dirinya Nabi. Boleh kamu bawa saya kepadanya? Sayyidina Ali dia kata, itu sepupu saya Ali. Dan saya telah masuk di dalam agamanya, telah percaya. Maka Abu Dzar kata, alhamdulillah, yakni bagus jumpa orang yang sesuai untuk hajat saya. Dia kata, boleh bawa saya? Dia kata, boleh, jom. Dia kata, tapi di tengah jalan, Ali dia kata, di tengah jalan jangan tunjuk orang yang kamu ikut saya. Nanti mereka akan tahu kamu akan ikut Muhammad SAW. Jadi saya akan jalan, kamu ikut jalan saya dari belakang dengan cara sembunyi. Kalau ada orang nampak, kamu buat diri kamu macam buat hajat lah, cari apa-apa macam tu. Macam itulah bermulaan Islam. Orang susah nak zahirkan Islam pun. Nak jalan dengan Ali, dengan orang Islam, nak zahirkan Islam, susah. Macam itulah Rasulullah sendiri begitu bermulaannya. Rasulullah dengan sahabat semua beribadah dan bertemu di rumah Al-Arqam dengan sembunyi, tidak mampu menzahirkan perkara itu. Lepas Abu Dzar Al-Ghafari sampai kepada Rasulullah, dia tanya Rasulullah, kamu siapa, berdakwah kepada apa buktinya? Maka Rasulullah SAW syarah kepadanya, dia baca Quran, Abu Dzar terus masuk Islam. Tapi Rasulullah suruh Abu Dzar, baliklah negara kamu sekarang, sebab sekarang kita tak boleh zahirkan Islam dan kita tak boleh ramai-ramai di sini, bahaya, mereka akan tahu timbak kita. Jadi kamu balik negara kamu dan kamu buat dakwah di sana. Kalau kamu sudah dengar saya sudah berhijrah kepada Madinah, maka kamu datang kepada sana terus. Saya akan berhijrah kepada Madinah nanti. Jadi Rasulullah dah tahu. Abu Dzar Al-Ghafari dia kata, aku takkan balik wahai Rasulullah kepada negeri saya, melainkan saya akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di tengah Makkah, di tengah orang Quraisy. Rasulullah cakap, jangan. Mereka akan bunuh kamu, akan pukul. Perkara tu bahaya sangat. Tak ada siapa-siapa boleh berani buat begitu. Hatta Rasulullah dengan sahabat, mereka duduk senyap-senyap saja. Abu Dzar waktu tu dia khalas dah rasa kemanisan iman dan dia rasa perkara ni benar, perkara ini hak, saya kena zahirkan. Tak boleh saya sembunyikan. Tak apa. Ana kurbankan diri saya untuk Allah dan Rasulullah. La asrukhanna biha. Dia kata, saya akan menjerit dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan suara yang paling tinggi di tengah Makkah. Lepas tu dia pergi betul. Depan Al-Kaabah dia kata, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Orang Quraisy mereka semua datang dari sana dari sini pukul Abu Dhar Al-Ghafari sehingga dah mau pingsan. Muka dia dah semua sakit. Datangnya Al-Abbas, dialah yang memberhentikan mereka. Dia kata, wahai orang semua, berhenti sekarang. Orang ini daripada kampung yang mana kita selalu lalu dari kampung sana. Kalau kamu bunuh dia, orang kampung dia di sana akan balas kepada kita. Jangan bunuh dia. Hari yang kedua, sahabat semua suruh dia, balik negeri kamu. Jangan buat itu lagi. Rasulullah suruh dia, dia kata, takkan buat itu. Saya akan cakap lagi di depan mereka. Saya akan zahirkan kebenaran dan hak ini. Ini agama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Mereka pukul dia juga macam semalam. Datang Al-Abbas lagi kali kedua. Dialah yang memberhentikan mereka dan bebaskan Abu Dhar Al-Ghafari. Rahimahumullah ta'ala. Masya Allah. Nabi SAW dia kata, tidak ada orang atas bumi ini dan bawah langit ini lebih benar daripada, lebih jujur daripada Abu Dhar. Abu Dhar ini Nabi SAW kata, dia jalan mengerjakan zuhud Sayyidina Isa bin Maryam. Wahakadha, ini sahaja yang kita dapat cerita tentang Islam mereka. Ramai juga sahabat yang cerita mereka best dan ajaib macam mana cara bermulaan masuk Islam. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, Sayyidina Bilal, Sayyidina Khalid bin Al-As, Sayyidina ramai sahabat-sahabat yang lain. Kisah-kisah mereka sangat ajib dan sangat hebat. Bagaimana bermulaan mereka masuk Islam dan bagaimana mereka mendapatkan ujian daripada ahli Makkah, juga daripada keluarga mereka sendiri, daripada masyarakat di waktu itu. Subhanallah. Radhiyallahu anis sahabah. Semoga Allah ridha atas para sahabat Nabi kita. Sahabat Nabi SAW yang hebat. Sahabat Nabi SAW yang kuat cinta, yang kuat jujur, yang kuat iman kepada Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi SAW dia kata, jangan ganggu saya dengan mencarut dan menghinakan sahabatku. Sahabat Nabi SAW sangat disayang oleh Rasulullah. Rasulullah sayang sangat sahabatnya, khususnya sahabat yang hadir di Badar dan sahabat yang awal masuk kepada Islam, yang pertama masuk Islam. Mereka adalah sahabat yang paling rapat dan dekat dengan hati Rasulullah. Alangkah hebatnya, alangkah baiknya, alangkah indahnya bermulaannya mereka sentiasa salat dengan Rasulullah di Dar Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka duduk dengan Rasulullah, mereka melihat kepada wajah Rasulullah ketika wahyu turun kepada Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arana Allah wujuhahum fi yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada mata kita melihat kepada wajah-wajah mereka di dalam mimpi di dunia juga di akhirat, insya-Allah. Insya-Allah kita di akhirat bersama para sahabat Nabi SAW, bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Bilal, Abdullah bin Mas'ud. Kita dengar cerita dan kisah-kisah mereka dari mulut mereka di syurga, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.